Semua sedia maklum bahawa sambutan tahun baru ini disekalikan dan bersama-sama dengannya adalah peringatan tentang hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Dan juga penghijrahan ini bukanlah penghijrahan pertama dalam kisah riwayat Nabi dan juga Rasulullah. Sebaliknya, kali pertama kalau tidak silap saya, penghijrahan Nabi adalah ke Habsyah setelah menerima tekanan daripada kaum musyrikin Mekah, dan Nabi berhijrah ke Habsyah. Dan saya ingin berkongsikan sedikit bagaimana garapan yang telah diberikan oleh Syekh Dr. Ali Jumaah ketika pertemuan dengan masyarakat dan juga dengan pelajar-pelajar dan alumni Timur Tengah ketika mengutarakan tentang kerajaan dan pentadbiran. Doktor ataupun Syekh Dr. Ali Jumaah menggambarkan beberapa bentuk-bentuk dan tema-tema pentadbiran di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat melihat bahawa ketika zaman Nabi, ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selepas zaman-zaman itu pun sebenarnya berlaku suatu kesedaran terhadap umat Islam dan pemimpin-pemimpin umat Islam terhadap persekitaran dan wakil ataupun terhadap keadaan sekelilingnya. Syekh Dr. Ali Jumaah menggambarkan tentang kehidupan Nabi di Mekah. Dan gambaran terhadap Nabi di Mekah itu adalah umpama umat Islam yang hidup dan tinggal di negara yang mayoritinya adalah bukan umat Islam dan memberikan tekanan serta memusuhi Islam. Dalam keadaan itu, Islam, kehidupan Nabi, syariat Islam dilaksanakan secara sir ataupun dilaksanakan secara rahsia dalam langkah kehidupan, terutamanya di 3 tahun pertama sewaktu dakwah selepas diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu langkah pertama apabila ditekan selepas itu, maka berlakulah peristiwa yang dipanggil sebagai peristiwa hijrah pertama Nabi ke Habsyah. Dan di sana Nabi ataupun sahabat-sahabat dilayan dengan baik dengan pemerintahan dan pentadbiran di Habsyah yang beragama Nasrani. Syekh Dr. Ali Jumaah menggambarkan keadaan umat Islam di Habsyah sewaktu hijrat Nabi pertama itu adalah umpama umat Islam yang tinggal di negara yang majoriti bukan umat Islam tetapi tidak memusuhi Islam. Dan pada ketika itulah kita boleh melaksanakan Islam ataupun melaksanakan syariat dengan sedikit terbuka, walaupun tidak sepenuhnya, tetapi amalan, solat, aktiviti, ibadah dilaksanakan secara terbuka dan tidak perlu disembunyi-sembunyikan lagi. Kemudian berlakulah peristiwa yang dipanggil sebagai hijrah, yang kemudian digambarkan dan difikirkan dan dikiaskan oleh ulama sebagai tahun permulaan Islam. Dan itulah yang berlaku di Madinah. Syekh Dr. Ali Jumaah menggambarkan bahawa Madinah fasa pertama. Madinah fasa pertama adalah umpama negara yang didiami oleh masyarakat pelbagai agama dan kaum. Pada ketika itulah wujudnya yang dikatakan sebagai Piagam Madinah dan kewujudan yang dipanggil perjanjian dan persefahaman di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewakili orang Islam, ada Bani Quraidah, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani dan pelbagai kelompok-kelompok yang lain, hinggalah juga di kalangan umat Islam wujud di antara kelompok orang Ansar dan Muhajirin dan juga di antara orang yang berhijrah dengan orang asal Madinah. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, Syekh Dr. Ali Jumaah menggambarkan banyak tempat di negara majoriti umat Islam ataupun yang diketuai oleh orang Islam adalah dalam fasa pertama ini.
di mana fasa-fasa ini digambarkan dengan ikatan dan persefahaman di antara umat Islam dalam negara dan juga dalam satu kelompok, dan ia tidak dilaksanakan sepenuhnya. Dustur dan pendidik dan juga undang-undang dan juga perjalanan Islam sebagaimana Madinah fasa kedua. Bila Madinah fasa kedua? Sudah pasti selepas berlakunya Fathul Makkah dan diikuti dengan kembalinya Nabi ke Madinah, dan pada ketika itu hampir 90% dan 99% umat Islam di negaranya itu dan dipimpin oleh umat Islam. Saya percaya pandangan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ali Jumaah yang dijemput oleh pihak kerajaan negeri pada bulan Mei lepas ketika kita menganjurkan festival Turas Islami, sewajarnya memberikan gambaran besar kepada kita supaya kita tidak mudah terikut-ikut dan terbawa-bawa dengan permainan dan juga kata-kata yang menggambarkan bahawa tidak lengkap kehidupan kita kalau kita tidak mengamalkan keseluruhan Islam yang terkandung di dalam Al-Quran, kerana ada persoalan wakil ataupun ada persoalan persekitaran yang berlaku di sekeliling kita. Malahan dalam ucapan Syekh Dr. Ali Jumaah di Universiti Melaya, bila menggambarkan beberapa perkara-perkara tentang kewujudan had dan juga hudud sebagai contoh, yang digambarkan dan dimaknakan oleh Dr. Ali Jumaah sebagai belum layak untuk kita adakan kerana tidak mempunyai qadhi ataupun mufti yang melengkapi pada zaman ini sebagaimana pelaksanaan had pada tahun-tahun sebelum ini. Saya hanya menyampaikan pandangan Syekh Dr. Ali Jumaah yang saya percaya amat relevan untuk kita fikirkan, dan ia bertepatan dengan tema yang diisytiharkan oleh pihak pentadbiran dan kerajaan persekutuan, bahawa tema sambutan Ma'al Hijrah tahun ini adalah perpaduan sebagai teras Malaysia Madani. Dan inilah cabaran besar yang harus dilaksanakan oleh umat Islam pada hari ini, yang harus berdiri dan menjadi paksi kepada perpaduan di kalangan masyarakat pelbagai kaum dan kelompok, dan tidak menjadikan elemen agama ataupun penampilan agama serta perkataan dan bahasa kita sebagaimana kononnya ingin mengangkat dan menjulang Islam, tetapi menimbulkan perpecahan yang akhirnya menggagalkan kepada persoalan persekitaran dan kehidupan seharian kita. Pasti ada orang menganggap ucapan saya malam ini menolak undang-undang Islam, menolak had, yang saya percaya tidak ada orang Islam yang berani untuk mengisytiharkan hal tersebut. Tetapi ini pandangan Syekh Dr. Ali Jumaah yang mengumpulkan lebih 1 juta karya turas di di Universiti Al-Azhar, yang telah menghimpunkan beberapa penumpuan karya-karya turas ataupun karya-karya warisan Islami yang begitu dalam pengertian yang didalami oleh agamawan dan juga oleh pemikir dan juga ilmuwan Islam.